新年快乐！但愿在这新的一年里，我们有新的盼望，不断的有信心，坚固的信心，仰望主。Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini saya mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini kita memiliki pengharapan yang baru, memiliki iman yang semakin teguh untuk bersandar kepada Kristus. 这时候，我们要一起来开始今天的姐妹会。Kita akan memulai ibadah persekutuan wanita kita pada sore hari ini. 我们一起来唱一首诗歌。Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian，这一生最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用幸福赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。这是最美的祝福。是的，我们这一生最美的祝福就是能够认识主耶稣。Kebahagiaan kita yang terbesar, anugerah yang terbesar bagi kita adalah mengenal Yesus Kristus. 他会引导我们的每一步，也akan menyertai setiap langkah kita. 这时候我们要听神对我们说话。Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 姐妹们午安。Ya, hari ini kita akan memulai lagi persekutuan Komisi Wanita di tahun 2021. 今天我们开始姐妹团契，在新的一年2021年。Ya, beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan mengenai hari pertama atau kali pertama kita memulai lagi. 我多次都分享过，讲文，讲到关于开始的第一天，开始的第一年。Dan saya selalu suka dengan satu tema kebiasaan mengawali sesuatu atau kebiasaan mengawali hari. 我最喜欢的主题就是说，开始一天的习惯。Sebelumnya mari kita berdoa. 来，我们同心祷告。 Bapa di surga, kiranya Engkau yang memberkati kami ketika sore hari ini kami mau membaca, merenungkan akan firman Tuhan, mengawali satu tahun ke depan bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan yang menolong kami bersama supaya kami walaupun masih dalam keadaan daring bisa beribadah dengan baik,
bisa merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam keseharian kami. Berkati hamba-Mu berdua, berkati juga semua kami yang hari ini beribadah dalam persekutuan Komisi Wanita ini. Tuhan yang memberkati kami semua, karena kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Ibu-ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita Markus 1 ayat 35 sampai 39. 姐妹们，请翻开我们的圣经，在马可福音第1章35节到39节。 Saya akan bacakan terlebih dulu dalam bahasa Indonesia. Di situ LAI memberi judul Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Waktu menemukan dia berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. 到旷野祷告。次日早晨，天微亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。西门和同伴追了他去，一见了就对他说：“众人都找你。”耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”于是，在加利利全地讲了会堂，传道，赶鬼。 Nah, ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kita mengawali hari. 姐妹们，今天主题我们要思想的就是如何开始新的一天。 Atau kalau sekarang ya, kita bagaimana mengawali tahun yang baru. 那在今天呢，我们要思想如何开始新的一年。 Apa yang kita lakukan ketika kita mau memulai sesuatu yang baru? 我们做哪一些事呢？当我们开始新的东西。 Contoh, misalkan tadi pagi, ibu-ibu bangun ngapain dulu? 比方说，刚才早上起床的时候，姐妹们做了什么事呢？ Atau beberapa hari yang lalu ketika semua orang menutup tahun, lalu nyalakan kembang api dan besoknya tahun baru, apa yang kita mulai? 或是在我们中年的时候，我们做了哪一些事呢？ Kita ada di gereja ya jam 10 pagi. 那新春的崇拜呢，我们都到教会去。 Ada yang melakukan banyak sekali aktivitas. 还有很多活动我们做的。 Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah apa yang kita lakukan untuk mengawali tahun baru atau untuk mengawali hari yang baru. 在新的一年、新的一天，我们做了哪一些事呢？成为我们的新的一步。 Ibu-ibu sekalian, pertanyaan ini sangat penting sekali. Bagaimana kita mengawali sesuatu yang baru? 这个问题非常的重要，我们如何开始新的一步？ Karena ternyata keras tidaknya perjuangan kita tergantung bagaimana kita menjawab pertanyaan itu. 因为重要的问题，这我们必须回答的。 Bagaimana produktivitas kita sepanjang hari atau hasil yang akan kita capai pun berpengaruh kepada pertanyaan itu. 因为这个问题呢，成为我们整年的关键，成为我们整年的成就。 Mungkin ibu-ibu pernah membaca tokoh-tokoh hebat di dunia bagaimana mereka memulai hari mereka. 也许姐妹们曾经读过，世界最重要的人物如何开始他们的一 Ada 天。 banyak orang memulai harinya dengan olahraga. 有些可能开始他们的一天，早上就是运动了。 Karena ketika memulai hari dengan olahraga, berharap sepanjang hari itu hidupnya sehat, fit, dan segar. 因为在新的一天，他们以运动成为他们健康的基础，可以整天活动。 Ada orang yang memulai paginya dengan baca koran. 那有一些人呢，在他们开始新的一天早上的时候，读了这个报纸。 Karena mungkin orang itu butuh informasi untuk bisa menjalankan pekerjaan sepanjang hari ini dengan baik. 因为他需要某一些资料，重复了他的工作。 Tapi coba perhatikan, 但是请注意， ada orang yang bangunnya terlambat.
有一些人可能他就是晚了起床， Karena bangun terlambat, buru-buru mandi, buru-buru ganti baju, buru-buru pergi. 因为赶时间，他们就匆匆忙忙的， Maka sepanjang hari itu menjadi tidak nyaman. 整天呢导致整天都不是很顺利。 Makanya bagaimana kita memulai sesuatu yang baru itu, mengawali sesuatu yang baru itu menjadi sesuatu yang penting. 所以呢，初步是非常重要、关键。 Nah, ibu-ibu sekalian, Markus pasal 1 ayat 35 ini sampai 39 ya mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita. 刚才我们的经文马可福音第1章35到39。 告诉我们关键的初步。 Di ayat yang ke-35 jelas sekali Yesus memberikan teladan penting bagi kita bagaimana kita mengawali hari. 第35节，耶稣给我们了好榜样，如何开始新的一天。 Yesus yang adalah Allah sejati. 耶稣是真神， Yesus yang adalah anak Allah yang menjadi manusia itu. 耶稣是上帝的儿子，成为人子。 Ketika dia memulai pelayanannya di bumi ini. 当他开始在世界上的服事， Ketika dia memulai hari-hari yang dia lalui. 他开始他每一天。 Ternyata Yesus mengawali harinya dengan berdoa. 耶稣如何开始他的一天呢？就是祷告。 Ya, kita bisa lihat ayat yang ke-35 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. 35节，次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Yesus yang punya kuasa yang luar biasa itu. 耶稣是有全能者， Yesus Allah yang maha pencipta itu. 他是创造宇宙万物的主。 Memulai harinya dengan berdoa. 他以祷告为初步，开始一天。 Makanya menjadi sesuatu yang penting bagaimana kita memulai sesuatu itu dengan berdoa. 所以我们也应该如此，以祷告来开始一切。 Lalu ada orang bertanya, lah kenapa harus memulai sesuatunya dengan doa? Kan saya sudah tadi malam berdoa. 一些可能会问，为什么要以祷告为开始呢？我昨晚已经祷告了。 Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik bagaimana perjalanan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. 如果我们注意圣经人物， Atau kalau kita refleksikan hidup kita lah sehari-hari. 或者我们反思我们每天的生活， Mengapa kita harus mengawali hari kita dengan doa? 为什么我们要开始以祷告开始我们的一天？ Ada dua alasan penting. 有两个原因。 Yang pertama adalah kita bisa bersyukur pada Tuhan atas hari atau tahun yang telah lalu yang sudah kita 第 lewati. 一就是我们为往日或是往年来向神祷告， Nah, 向 ibu 神感 sekalian 恩。 ya, kalau kita refleksikan kembali tahun 2020 yang baru kita lewati. 如果我们反省或是回头看2020年所发生的， Saya tulis itu di Facebook saya dalam ada satu foto ya, tahun 2020 itu tahun yang sangat unik. 我在我的这个社会网站写了2020年所经历的。 Karena saya pikir tahun 2020 ini adalah tahun yang luar biasa sekali. 之前呢，我认为2020年是非常了不起的， Angkanya aja udah bagus ya, 因 2020. 为数字很特别，2020。 Lalu kita berhayal, oh tahun 2020 itu artinya nanti kita akan mengalami banyak kemajuan. 我们认为2020年可以成为我们最进步、最突出的一年。 Tahun 2020 itu kita akan melakukan ini dan semua. 我们计划了很多的活动， Tapi ternyata di tahun 2020, 但是呢，在2020年， sejak Maret sampai Desember, kita semua harus melakukan kegiatan dengan terbatas karena pandemi. 从3月份到12月，我们在活动上非常的限制，因为有新冠病炎。 Ya, sejak Maret kita ibadah saja online di rumah. 从3月份，我们都开始在家线上敬拜。
Paskahnya nonton YouTube. 我们庆祝复活节网络， HUT gerejanya sama nonton YouTube. 然后我们庆祝教会的周年也是借着网络。 Hari Reformasi kita peringati dengan sama masih ibadah online di YouTube. 也很多教会的大日也是如此。 Bahkan Natal tahun baru yang lalu juga sama begitu, bukan? 刚庆祝的圣诞节或是这个元旦也是如此。 Anak-anak belajar mandiri di rumah secara online. 孩子们呢，学生们呢，都是在家里这个上网学习。 Kita kalau keluar rumah sedikit saja harus pakai masker sampai sesak nafas kita. 我们出门都要戴口罩。 Liburan, ibu-ibu kemana liburan? Di rumah. 这个假期呢，我们都待在家。 Natal tahun baru di rumah. 无论圣诞节假期或是元旦假期，都待在家， Semuanya membosankan. 都是很无聊。 Bahkan kalau nonton berita bukan hanya bosan tapi takut juga. 那我们看电视上的讯息呢，使我们恐惧或是无聊。 Apalagi katanya ada virus jenis baru. 公布了给我们有新的这个病菌， Lebih cepat menularnya. 更快的感染， Dan itu menakutkan. 非常的恐怕。 Tetapi uniknya ibu-ibu sekalian, 但是呢，非常特别的是， ternyata 2020 yang banyak pandeminya itu, 在2020年有这个新冠病毒的情形， kita semua bisa melalui semua itu sampai hari ini, bukan? 在这样的病情当中，我们可以经过到如今。 Dan itulah alasan mengapa kita harus mengawali tahun ini, mengawali hari ini dengan berdoa agar kita bisa bersyukur kepada Tuhan. 因此，所以我们开始这一天，我们所学习的就是向神献上感恩。 Karena ternyata tahun yang sulit itu pun Tuhan sudah berkati kita. 因为呢，在苦难的一年，网的一年，上帝与我们同在。 Hari-hari yang menakutkan dengan banyak masalah itu kita bisa lewati bersama Tuhan. 在每一天的恐惧感，我们与神同行。 Makanya awali tahun ini dengan berdoa untuk bersyukur kepada 所以 Tuhan. 呢，我们以祷告向神感恩来开始我们的新的一年。新 Makanya 的一 kalau 天。 pagi bangun itu awali dengan berdoa bersyukur kepada Tuhan. 所以，当我们早上起床的时候，我们以祷告来开始我们的日子。 Karena malam yang gelap itu kita sudah lewati dan kita bisa bangun dengan segar. 因为我们已经经过了夜晚、夜间的恐怖，到了早晨。 Itulah yang pertama mengapa kita harus mengawali hari kita, tahun kita dengan doa. 那就是以上就是我们第一个原因，以祷告来开始我们的 Agar 新 kita 的一 bisa 年。 bersyukur kepada Tuhan. 愿我们可以向神感谢， Bersyukur karena yang lalu sudah kita lewati. 为往事、往过的事情祷告感恩。 Tapi kan hidup kita tidak selesai hanya sampai di sini saja, bukan? 但是呢，我们的生活不停止在往事， Hari ini masih banyak hal yang harus kita lalui. 在前面的一天，每一天我们都需要经过的， Masih banyak waktu yang harus kita jalani. 我们要面对的很多事情。 Tahun 2021 ini aja masih ada 350 sekian hari lagi yang harus kita lewati. 2021年360几天， Oleh karena itu, mengapa kita harus mengawali hari kita dengan doa? 所以呢，我们必须以祷告开始我们的新的一天。 Selain untuk bersyukur kepada Tuhan, 除了为了向神感恩， yang kedua adalah karena awal itu adalah waktu yang tepat untuk kita minta petunjuk dari Tuhan. 第二呢，原因就是说，在初步呢，我们最需要求上帝的帮助。 Ketika kita memulai tahun yang baru, 当我们开始我们的新的一年， ketika kita memulai hari yang baru, 我们开始我们新的一天， kita memang harus bersyukur. 我们因此应该要感恩。 Tapi kan hari kita akan terus berjalan ke depan. 但是我们要面对前面的日子。 Dan ada satu lagu yang mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. 有一些诗歌告诉我们，我们都无法
独自行走。 Kita tidak mampu menjalani hari ini sendiri. 我们不能独自行走，面对我们的日子。 Kita tidak mampu menjalani tahun 2021 ini sendiri. 我们不可能独自在2021年， Karena perjalanan hidup kita itu berat, Ibu-ibu. 因为我们每日所经过的非常的难 Karena 担 hari esok kita itu kita tidak tahu akan seperti apa. 因为我们不知道明天如何， Bahkan kekuatan kita pun mungkin sangat terbatas sekali. 我们的力量也是非常有限。 Itulah sebabnya kita harus mengawali hari dengan doa. 因此，我们需要经过我们的每一天，开始我们每一天以祷告， Untuk kita bisa minta petunjuk Tuhan bagaimana kita bisa melalui hari ini. 好知我们可以讨神的引导来经过，来面对我们的每一天。 Untuk kita bisa minta pertolongan Tuhan bagaimana kita menjalani tahun baru ini. 也求上帝的帮助，上帝的引导，我们可以面对新的一年。 Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, 因此，姐妹们， mari kita awali hari ini dengan doa. 来吧，我们开始我们的一天，以祷告， Kita awali tahun 2021 ini dengan berdoa. 以祷告来开始2021年。 Bersyukur untuk pimpinan Tuhan di hari yang lalu, di tahun yang lalu. 我们为新的一年，我们为往年、去年而感恩。 Dan mintalah petunjuk Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan untuk menjalani hari ini, bahkan untuk menjalani tahun 2021 ini. 也为新的一年2021年求上帝的帮助。 Mari kita biasakan bagian ini dengan baik. 来吧，这个呢，当愿成为我们的习惯。 Mengawali segala sesuatu, mengawali hari, mengawali tahun dengan berdoa. 开始新的一天，开始新的一年，用祷告为初步。 Kiranya Tuhan memenuhi hati kita dengan syukur karena pimpinan Tuhan di hari kemarin. 但愿我们的心充满感恩，因为上帝带领我们去年。 Dan kiranya Tuhan yang terus menuntun, memimpin kita menjalani hari di depan kita. 但愿神也引导我们在前面的一天。 Selamat menjalani tahun 2021. 来吧，我们迎接新的一年Tetaplah 2021年， bersyukur kepada Tuhan. 保持继续向神感 Dan 恩， teruslah minta petunjuk Tuhan. 不断的求上帝的引导， Awalilah segala sesuatu dengan doa. 以祷告为每一切的初步。 Mari kita berdoa. 我们祷告，上帝，我们来到你面前，向你献上感恩，为我们2020年所经过的，神都与我们同在，神都牵我们的手，经过了我们的每一天，也消斥我们一切的恐惧，我们一切的忧虑。主，在进入的新的一年，我们还是有一点担心，还是有一些问题让我们忧虑。但是呢，我们相信在主里有盼望，在主里我们可以面对我们新的一年，因为我们像耶稣那样开始新的一年，开始新的一天，开始每一个事情，我们的计划都要学习耶稣，来向神祷告，祈求恩典，祈求帮助，祈求怜悯，祈求神的引导。主，我们求你与我们同在，让我们每一天每一步都与上帝同在。我们这样的祷告，奉靠耶稣的名，阿门。 Amin.